Betulkah orang yang mati sakit COVID ni dihukum sebagai mati syahid? Penyakit terbaru yang berbahaya dan berjangkit dan mengorbankan nyawa yang sangat banyak, iaitulah penyakit coronavirus ataupun COVID-19. Penyakit coronavirus COVID-19 ni kalau nak buat persamaan dengan penyakit dulu-dulu ni, di antara yang mudah kita buat bandingan penyakit taun yang mengorbankan jutaan jiwa. Ada satu persoalan yang ditanya orang, bukan tanya saya seorang lah, jadi persoalan umum begitulah. Orang tanya mufti, orang tanya ustaz dan seumpamanya. Betulkah orang yang mati COVID ni dihukum sebagai mati syahid? Persoalan yang kedua pula, kalau dikatakan orang yang mati dengan sebab COVID ni mati syahid, apakah betul orang yang mati COVID ni tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dikafankan, biarlah dengan pakaian dia tu, tidak perlu disemayangkan, bahkan hanya ditanam saja. Itu tuntutan tiga perkara ni: mandi, kafan, semayang tak kena, dan dikebumikan saja. Apakah betul begitu? Sebab dah ada dalam diviralkan ada seorang dua yang kata lagu tu di kalangan ustaz-ustaz kita, dihukum sebagai mati syahid, maka macam orang mati syahid dah. Tak payah mandi, tak payah kapan, tak payah semayang, hanya ditanam sahaja. Apakah betul begitu? Jadi dua persoalan ni yang saya nak jawab dalam video ini. Jadi sebelum saya menjawab tu, kita tengok makna syahid tu pada. Siapakah orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid ni ada tiga kategori. Yang pertama, dia panggil syahid dunia. Yang kedua, syahid akhirat. Yang ketiga, dipanggil syahid dunia akhirat. Siapakah yang mati syahid dunia? Iaitulah orang yang mati dalam pertempuran. Orang yang mati dalam ma'rakah, berjuang, berjihad, menegakkan agama Allah, lawan musuh Islam. Tiba-tiba dia mati. Maka dia ni dihukum sebagai syahid dunia. Maka mayatnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tidak perlu disolatkan, bahkan terus ditanam, dikebumikan. Tapi syahid dunia ni, iaitu kita lihat orang ni seperti mati syahid, sebenarnya di sisi Allah Ta'ala tak ada nilai. Sebab apa? Sebab dia mati itu, dia berjuang, nampak macam dia berjuang menegakkan agama, dia kena peluru, dia mati. Sebenarnya dia tidak ikhlas. Dia riak, dia nak menunjuk-nunjuk, dia nak abang kata dia berani, lepas tu dia nak mati sebagai syahid lah. Hakikatnya tidak, dia menunjuk-nunjuk. Maka dia hukum sebagai syahid dunia. Di hari akhirat, Allah Ta'ala tak ambil kira. Yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat ni iaitu orang yang dia nak mati itu, dia mengalami kesusahan, penderitaan sebelum dia mati. Dalam hadis disebut, dan kitab-kitab, contoh macam orang mati lemah. Orang mati lemah ni cuba tuan-tuan bayangkan. Dia lemah layak, dan nak habis nyawa tu punya. Sukar dan susahnya. Orang mati kebakaran, orang mati bersalin, beranak. Orang mati kena penyakit taun. Dan terkini ni orang mati penyakit COVID. Orang mati diseksa, orang mati kena bunuh. Ini semua masuk dalam kategori orang yang mati syahid akhirat. Orang yang mati syahid akhirat ni maksudnya di hari akhirat nanti dia akan mendapat pahala mati syahid, tetapi jenazahnya di dunia diuruskan seperti jenazah biasa. Artinya dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan dikebumikan. Dan yang ketiganya dipanggil syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni yang first class, iaitu orang yang mati dalam bidang pertempuran, dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka mayatnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, bahkan terus dikebumikan, dan di hari akhirat dia akan mendapat pahala kerana dia mati syahid dalam bidang pertempuran. Sekarang ni orang yang mati dengan sebab COVID, dia memang kompon syahid. Dia duduk dalam kategori yang kedua, iaitu syahid akhirat. Di hari akhirat, dia akan mendapat ganjaran pahala mati syahid. Oleh kerana dia masuk dalam kategori kedua syahid akhirat, maka dakwaan yang mengatakan bahawa orang mati dengan sebab COVID ni syahid, lantaran dia tidak kena dimandikan, tak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan dan hanya dikebumikan saja, maka dakwaan itu tidak betul. Makna dia apa? Makna orang yang mati dengan sebab COVID memang betul dia adalah syahid, tetapi jenazahnya wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan dan wajib dikebumikan. Oleh kerana penyakit COVID ni penyakit yang bahaya, maka ada kaedah dalam pengurusan jenazah berdasarkan hukum syarak.
Kalau berlaku kesukaran untuk mandi, dengan sebab sentuh mayat tu boleh menyebab jangkitan kepada tukang mandi, maka gugurlah kewajipan mandi kepada mayat yang mati COVID itu. Apabila gugur, maka dia berpindahlah kepada ganti kepada mandi, iaitu tayamum. Tayamum pula nak menyebabkan sentuhan pada anggota tayamum itu muka dan tangan. Nak ambil tangan orang yang tayamum tu, pergi bubuh di atas muka si mati COVID ni. Agak-agak jangkit tak? Jangkit serupa tu lah. Jadi menyebabkan keuzuran juga. Boleh menimbulkan bahaya kepada orang yang nak menguruskan tayamum. Ada beberapa pandangan lah. Kalau kita lihat dalam konteks pengurusan jenazah di negara kita ni, maka di tayamum di atas lapisan body bag, di dalamnya ada mayat begitu. Tapi kalau saya melihat kepada jawapan yang diberikan oleh Mufti Mesir dan juga Lajnah Ifta Mesir dan beberapa lagi badan ulama, dia kata jika berlaku kesukaran untuk memandikan jenazah COVID sebab takut berjangkit, dan juga kesukaran untuk mentayamumkan jenazah COVID sebab takut berjangkit juga, maka pada ketika itu tuntutan memandi dan mentayamumkan jenazah COVID adalah gugur. Bila gugur, dalam 4 perkara tadi, gugur satu, mandi tu, tinggal 3 perkara lagi, iaitu kafan, semayang dan tanam. Itulah lebih-lebih kurang. Jadi sebagai kesimpulannya, jangan kita berasa kalau mayat COVID itu tidak dimandikan, tidak ditayamumkan berasa sedih. Tak berdosa sebab kesukaran untuk buat demikian sebab takut jangkitan dan seumpamanya. Jadi saya nak membetulkan anggapan hak yang pertama tadi. Orang mengatakan bahawa orang yang mati COVID ni sebagai syahid dunia ataupun syahid dunia akhirat, maka itu tak betul lah, sebab dia tak terlibat dengan pertempuran. Dia hanyalah sekadar mati syahid akhirat saja. Jenazahnya wajib disempurnakan 4 perkara. Dalam 4 itu, oleh kerana mandi dan tayamum kesukaran, maka gugurlah tuntutan itu. Lakukanlah kewajipan yang masih boleh dilaksanakan. Semoga ada manfaatnya dalam penyelesaian ini. Wallahualam.